Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali pada episod yang ke-20 dah. No. Sedar tak sedar episod yang ke-20 dah. Alhamdulillah. Dan mana pada pagi ini insya-Allah kita akan membincangkan berkenaan dengan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Surah yang kita selalu baca, kita selalu amalkan. Surah yang Nabi suka, namanya surah Al-Ikhlas. Surah berkenaan dengan tauhid. Jadi tuan-tuan, insya-Allah pagi-pagi ini kita akan membicarakan berkenaan dengan surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad. Walaupun surah ini pendek, ada 4 ayat sahaja, 2 baris je surah ini, tapi surah ini juga adalah surah yang amat penting. Kita selalu amalkan dan kita cuba lihat mana tempat-tempat yang selalu kita buat silap, mana tempat-tempat yang kita kena perhatikan. Kita perhatikan mana yang kita perlu berjaga-jaga. Sebab apa? Sebab kita takut tuan-tuan, surah yang kita selalu amalkan ini risau. Kita baca, rupa-rupanya banyak salah. Kita baca, rupanya tukar makna. Ni kita risau tuan-tuan. Sedangkan surah Al-Ikhlas ini walaupun surahnya pendek, tapi maknanya tuan-tuan sangat-sangat besar tuan-tuan. Surah ini adalah surah tauhid. Berkenaan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita akan membincangkan, kita akan berbicara, kita akan melihat hukum-hukum tajwid yang ada dalam surah ini. Jadi jika tuan-tuan ada Al-Quran di hadapan tuan-tuan, saya minta tuan-tuan boleh buka. Siapa yang di Terengganu, rasanya Jumaat ini adalah hari yang cuti untuk semua warga Terengganu. Jadi kalau ada kat rumah, tolong ambil wuduk, buka Al-Quran. Lihat bagaimana ayat-ayat ini tuan-tuan. Lihat bagaimana susunan surah Al-Ikhlas ini. Sebab macam saya pesan sebelum ini bahawa ilmu Al-Quran, ilmu tajwid tuan-tuan, dia bukanlah ilmu yang kita boleh belajar secara teori semata-mata. Tuan-tuan pergi pustaka, tuan-tuan tengok ada buku tajwid. Tuan-tuan buka buku tu, tuan-tuan beli, tuan-tuan hadam dia 1 hari, habis 1 buku. Lepas tu adakah berkesan macam tu saja tuan-tuan? Tidak. Sebab apa? Sebab ilmu tajwid ini, ilmu Al-Quran ini adalah ilmu yang praktikal. Ilmu yang praktikal tuan-tuan. Sebab itu perlunya ada talaqi. Talaqi musyafahah orang panggil. Iaitu bagaimana seorang pelajar dengan guru. Sebab apa? Sebab ilmu Al-Quran ini adalah ilmu praktikal. Kita nak dengar bagaimana guru itu baca. Kita nak tengok bagaimana mulut guru tu menyebut makhraj hurufnya. Sebab itu penting kepada belajar Al-Quran ini tuan-tuan. Jadi itulah yang kita belajar sekarang ni. Yang tuan-tuan ada ni, walaupun dalam live bukan jumpa secara berdepan, itu juga dikira sebagai belajar. Itu juga dikira sebagai menuntut ilmu. Walaupun dalam fasa PKPB, kita tidak boleh jumpa secara berdepan, secara fizikal. Tapi diasbabkan dengan semangat kita, niat kita untuk belajar Al-Quran, insya-Allah Allah akan jaga tuan-tuan. Allah akan jaga kita semua dalam sentiasa, dalam istiqamah di jalan untuk kita menuju kepada jalan yang diridai oleh Allah, jalan Al-Quran, insya-Allah. Jadi siapa yang baru masuk, saya ucapkan selamat datang. InsyaAllah tuan-tuan, pada pagi ini kita akan masuk pada surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad. Muka surat berapa tuan-tuan? Muka surat 604. Jadi saya minta jasa baik tuan-tuan. Pertama sekali bila mana tuan-tuan masuk, di sebelah kiri tuan-tuan, kat sini tak silap saya. Kat sini tak silap saya, ada butang share tuan-tuan. Bawah sekali turun bawah tu tuan-tuan, ada butang share. Cuba tuan-tuan tekan. Tak paksa, tapi berharap. Berharap tuan-tuan. Tekan share. Lepas tu dia ada keluar senarai grup tuan-tuan. Tekan je senarai grup tu. Paling tu pun 20 grup tuan-tuan. Boleh tak? Saya mengharapkan sangat tuan-tuan. InsyaAllah. Tolonglah tuan-tuan. Sebelah kiri ni bawah sekali ada butang share. Cuba tekan tuan-tuan.
Siti Rahmi, Assalamualaikum Ustaz dan selamat pagi Jumaat yang barakah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Kak Sabariah. Assalamualaikum Ustaz dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung muka surat 604. Surah Al-Ikhlas muka surat 604. Muka surat 604 insya-Allah. Jadi tuan-tuan, tulis di ruangan komen surah Al-Ikhlas muka surat 604. Surah Al-Ikhlas muka surat 604. Tulis di ruangan komen surah Al-Ikhlas muka surat 604. Kak Sam Sulaiman, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat-sihat ke semua ni? Masak tak lagi tu kat rumah tu? Masak lauk benda. Allah, seronoknya masak kat rumah tak? Bagi yang bekerja di sebelah selain daripada Terengganu, hari Jumaat tak silap hari bekerja. Selamat bekerja. Senyum-senyum sikit masuk kerja tu. Jangan muram-muram je. Senyum-senyum sikit tuan-tuan. InsyaAllah kerja ni juga sebagai ibadah kita insyaAllah. Walaupun muka muncung je, kalau boleh senyum-senyum lah sikit. Nanti bos tengok, seram bos nanti. Ketar tengok kita tuan-tuan. InsyaAllah. Kak Sam Sulaiman, surah Al-Ikhlas muka surat 604. Umma Amani, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rahani Uthman, Assalamualaikum. Bekerja ni Ustaz. Belah mana? Kak Rahani kerja belah Nilai ke Negeri Sembilan, Selangor. Saya tak tahu kerja mana. Belajar dengan saya, belajar kat Nilai dulu kan. Tak pasti bekerja kat mana. Ini insyaAllah tuan-tuan. Siti Rahimi, surah Al-Ikhlas muka surat 604. Jadi tuan-tuan, mulakan pagi ini dengan senyuman insyaAllah. Create motivasi yang positif pada kita insyaAllah. Semoga hari-hari yang maksudnya sepanjang hari ini hari yang positif pada kita. Tuan-tuan, bagaimana kita ada motivasi sikit ni. Bagaimana kita nak memastikan satu hari kita itu satu hari yang positif? Bagaimana? Kita perlu ada bersama kita benda yang positif. Maksudnya, bila mana kita nak pastikan kita ni positif, sekeliling kita kena positif. Sekeliling kita kena positif, tuan-tuan. Bagaimana nak positif, tuan-tuan? Antaranya Al-Quran. Al-Quran adalah benda aura yang memberi positif kepada kita. Kalau kita nak memastikan hari-hari kita ni adalah hari-hari yang positif, kita positifkan diri kita. Bagaimana? Kita pastikan apa yang ada di sekeliling kita itu adalah benda yang positif. Kalau sekeliling kita adalah sekeliling yang kalaulah sekeliling kita adalah sekeliling yang negatif, tuan-tuan, maka kita akan terikut-ikut dengan benda yang negatif. Nampak? Sebab itu, kalau kita nak memastikan hidup kita ni positif, kita nak memastikan hari-hari kita ni positif, sepanjang hari positif, sepanjang hari kita senyum, maka pastikan sekeliling kita adalah sekeliling yang positif. Jangan menantikan suasana berubah menjadi positif, tapi kitalah mengubah suasana jadi positif insya-Allah. Sekian motivasi pagi daripada Ustaz Muhammad Hanis. Dan jom kita sambung. Jom kita sambung Kak Rahani Uthman. Saya juga guna FB Rahani Melaka. Tahu perasan. Didi, Assalamualaikum Ustaz. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jom tuan-tuan, kita sambung surah Al-Ikhlas. Jangan lupa sharekan tuan-tuan. InsyaAllah kita nak belajar Al-Quran. Kita ngajak. Jangan lupa kita sama-sama belajar surah Al-Ikhlas dan mengajak orang lain sama-sama, tuan-tuan. Kita nak amal jariah kan? Kita nak investment untuk akhirat kan? Jadi kalau kita nak, tuan-tuan, bukan benda yang susah. Just klik di sharekan kepada orang ramai. Dengan cara tu kita mengajak kawan-kawan kita, mengajak saudara mara kita. Ada suami, ada isteri, tuan-tuan. Mention nama dia dalam ruangan komen supaya dia boleh mari pada sini. Mention je nama, tuan-tuan. Dengan cara tu dia boleh mari, dia boleh tengok, tuan-tuan, insya-Allah. Insya-Allah. Jom kita mulakan dengan surah Al-Ikhlas. Sebelum tu saya buka dulu, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli salatan kamilah wa salim salaman tamma ala sayidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil qad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihi raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin mi'adadi kulli ma'lumillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama sekali, tuan-tuan, marilah saya mengajak diri saya dan saya mengajak tuan-tuan semua untuk sama-sama kita lafazkan kalimah syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, Allah masih memilih kita untuk hidup pada pagi ini. Walaupun semalam, tuan-tuan, kita hidup dengan penuh dosa, tapi Allah masih memberi ruang kepada kita. Allah masih membagi masa kepada kita untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kepada Allah. Jadi, tuan-tuan, yang kedua, marilah sama-sama kita membuka kelas kita pada pagi ini dengan surah Al-Fatihah. Tapi sebelum itu, macam biasa, tuan-tuan, sama-sama kita niatkan dalam hati. Sama-sama kita berniatkan dalam hati, ya Allah, ya Tuhanku, aku hadiahkan Al-Fatihah ini kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kepada keluarga baginda, kepada para sahabat, kepada para syuhada, kepada orang-orang yang soleh, kepada guru-guru kami, kepada kedua ibu bapa kami, dan juga untuk diri kami sendiri dan keluarga kami, dan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nur Mazin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Munirah Zaki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua, jika suara saya tidak jelas, tolong komen di ruangan komen supaya saya tahu. Minta maaf tuan-tuan, kat Terengganu ni, kawasan rumah saya ni hujan lebat. Jadi suara saya kena berlawan dengan suara hujan tu. Jadi saya takut kalau tidak jelas, tolong komen siap-siap supaya saya tahu dan saya boleh kuatkan suara saya dan jelaskan suara saya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, jom sama-sama kita sambung surah Al-Ikhlas, muka surat 604. Jadi sebelum saya bergerak kepada surah ini, saya mengajak tuan-tuan sekali lagi, jangan kita sahaja belajar ilmu, ajak orang lain ajar ilmu, ajak orang lain belajar ilmu, ajak keluarga kita belajar ilmu, ajak suami kita, ajak isteri kita, ajak anak-anak kita, ajak sahabat kita, saudara mara kita, bersama-sama belajar ilmu. Bagaimana, just share sahaja ataupun mention nama dia di komen. Mudah saja untuk kita cari saham pahala. Jom kita bergerak kepada surah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insya-Allah kita sambung pada surah Al-Ikhlas, muka surat 604 tuan-tuan. Pendek je ayatnya, ada 2 baris. Saya mulakan. Saya mulakan dengan bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang sekali lagi, tuan-tuan di rumah boleh ikut bersama-sama dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama saya baca. Ayat yang pertama. Saya baca ayat yang pertama tuan-tuan. Bunyi dia macam ni, tuan-tuan boleh di rumah boleh ikut bersama-sama dengan saya. Ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Sekali lagi saya baca ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Tuan-tuan di rumah boleh baca bersama dengan saya. Saya ulang sekali lagi ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Tuan-tuan, percayalah cakap saya tuan-tuan. Kebanyakan orang salah ayat yang pertama bermula daripada huruf yang pertama. Tuan-tuan, huruf yang pertama adalah huruf qaf. Huruf yang pertama adalah huruf qaf tuan-tuan.
Tapi tuan-tuan, ramai orang baca dengan huruf ini. Ramai orang baca dengan huruf kaf. Ramai orang baca seperti ini tuan-tuan. Kul huwa. Kul. Salah tuan-tuan, salah. Kena baca dengan kul. Tebal bunyi dia. Kul. Bukan kul. Ramai orang baca surah Al-Ikhlas ini tuan-tuan. Dia baca seorang-seorang. Dia baca dalam solat. Dia baca laju. Jadi bila mana baca laju, bunyi qaf itu jadi kaf. Kul huwallahu ahad. Tuan-tuan, sedangkan pada huruf ayat pertama ini adalah huruf qaf. Merubah huruf boleh mengubah makna tuan-tuan. Mengubah huruf boleh mengubah makna. Jadi jaga tuan-tuan. Jaga. Kena bunyi dengan tebal. Qul. Tulis di ruangan komen. Jangan baca huruf qaf dengan huruf kaf. Tulis di ruangan komen. Jangan baca huruf qaf dengan huruf kaf. Tulis di ruangan komen. Jangan baca huruf qaf dengan huruf kaf. Kul huwa. Tak nak. Nak kul. Bunyi dia beza tuan-tuan. Kena jaga-jaga. Qul huwallahu ahad. Yang kedua selalu orang buat silap pada ayat yang pertama adalah pada huruf ha pedah ini. Ha pedah ini tuan-tuan. Ramai orang baca ha pedah itu tuan-tuan, dia baca dengan ha simpul tuan-tuan. Dia baca dengan ha simpul. Dia baca dengan ha simpul. Qul huwallahu ahad. Tuan-tuan, seronok-seronok aja dia bunyi ahad tuan-tuan. Boleh ke tidak tuan-tuan? Tidak boleh tuan-tuan. Ingat, situ adalah huruf ha pedas. Jangan sesekali kita baca dengan huruf ha simpul tuan-tuan. Saya pesan sekali lagi, ayat yang pertama surah Al-Ikhlas ini tuan-tuan, ayat yang selalu kita baca surah Al-Ikhlas ini adalah benda yang perlu kita perhatikan dan perlu kita berbetulkan tuan-tuan. Kebanyakan orang yang saya dengar bila mana baca seorang-seorang tuan-tuan, dia baca secara laju. Tuan-tuan, sedarlah tuan-tuan, dia selalu membacanya dengan sebutan kaf, kul. Banyak orang saya dengar macam ni tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Surah Al-Ikhlas ini adalah surah yang kita ingat daripada kecil sebab surahnya pendek. Kebanyakan kita teringat daripada kecil tu tuan-tuan bukan diasbabkan dengan kita menghafal, bukan. Tapi diasbabkan dengan kita selalu mendengar dia. Kita selalu mendengar daripada kecil. Jadi tuan-tuan, jadi kita teringat sampai ke besar tuan-tuan. Jadi sedangkan apa yang kita dengar tu belum tentu sama dengan apa yang dieja dalam Quran. Nampak tak? Jangan sekali baca huruf qaf dengan huruf kaf. Jangan sesekali baca huruf qaf dengan huruf kaf. Baca dengan qul huwallahu ahad. Jangan baca huruf ha pedas dengan ha simpul. Saya ulang sekali lagi, jangan baca ha pedas dengan ha simpul. Ahad. Tak nak. Lalu orang baca laju ke tuan-tuan? Qul huwallahu ahad. Tak boleh. Qul huwallahu ahad. Keluarkan angin. Ahad. Sebab sini ha simpul tuan-tuan. Juga kena jaga-jaga. Jangan kita tukarkan dengan huruf ha pedas. Dengan ha. Sini ha pedas. Jangan kita tukarkan dengan ha simpul. Jaga-jaga tuan-tuan. Saya ulang sekali lagi ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Jaga. Huruf dal tuan-tuan. Macam kita bincangkan dalam surah Al-Masad pada semalam hari. Iaitu huruf dal ini juga ada qalqalah berada pada hujung ayat, maka qalqalah kubra, maka tuan-tuan kita akan baca dia dengan lantunan besar. Ahad. Ada lantunan dia. Boleh jaga tuan-tuan, kita berubah kepada ayat yang kedua. Tuan-tuan, sama-sama perhatikan ayat yang kedua. Tulis ruangan komen ayat yang kedua. Tulis ruangan komen ayat yang kedua. Saya baca ayat yang kedua, tuan-tuan perhatikan ayat yang kedua. Tulis ruangan komen ayat yang kedua. Saya baca ayat yang kedua tuan-tuan. Ayat yang kedua, Allahu samad. Sekali lagi saya baca Allahu samad. Tuan-tuan, pada ayat ini ramai orang baca dengan betul tuan-tuan. Ramai orang baca dengan betul. Jadi kesilapan besar itu kurang pada ayat yang kedua. Tapi kesilapan kecil ada tuan-tuan. Kesilapan kecil biasanya macam mana tuan-tuan? Huruf sad baris atas ini dia tebal tuan-tuan. Dia ada sifat isti'la, tebal. Bila tebal, kadang-kadang orang selalu membacakan huruf selepasnya mengikut sifat yang ada pada huruf tebal sebelum dia.
Jadi huruf mim baris atas ni tiba-tiba orang nak tebalkan juga Allahus Samad. Mad. Dia tebalkan huruf mim ni. Sebab apa? Terpengaruh dengan tebalnya huruf sad. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Mim tidak ada sifat tebal. Maka mim bunyi secara nipis sahaja tuan-tuan. Jaga-jaga jaga-jaga. Jangan disebabkan sad tebal, kita terpengaruh nak baca tebal juga mad. Allahus Samad. Mad. Tak boleh. Allahus Samad. Mad. Nipis je bunyi mat tu tuan-tuan. Jangan disebabkan huruf sad tebal. Kita jadi terpengaruh huruf mim pun kita nak baca secara tebal. Boleh? Boleh? Kita pergi pada ayat yang ketiga tuan-tuan. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga tuan-tuan saya baca. Lam yalid wa lam yulad. Sekali lagi saya bunyikan. Lam yalid wa lam yulad. Pada ayat ketiga juga tidak ada kesilapan besar yang boleh mengubah makna. Biasa orang buat tuan-tuan, tidak ada. Kalau ada pun saya tak tahu pasti kawasan mana, tapi sepanjang pengalaman saya ni, ayat yang ketiga ni kebanyakannya orang betul. Cuma dari sudut sifat je tuan-tuan. Dari sudut sifat, iaitu sifat qalqalah je kadang-kadang orang silap tuan-tuan. Sifat macam mana tuan-tuan? Huruf dal. Huruf dal. Kita tahu dah huruf dal ni memang huruf qalqalah, kita tahu dah. Tapi huruf dal ini dia ada qalqalah apa tuan-tuan? Dia duduk kat mana tu? Dia duduk kat tengah-tengah ayat. Kalau duduk kat tengah ayat, qalqalah apa tuan-tuan? Dia akan jadi qalqalah sughra, lantunan kecil tuan-tuan. Qalqalah sughra, lantunan kecil. Lam yalid wa lam. Saya dah pesan sebelum ini, bagaimana kita nak tahu lantunan kecil, bagaimana kita nak bunyikan lantunan kecil tuan-tuan? Senang je. Lantun dan masukkan terus kepada huruf selepasnya. Saya ulang sekali lagi, lantunan kecil ni tuan-tuan senang je kalau kita nak bunyikan. Lantun dan masukkan terus kepada huruf selepasnya. Lam yalid wa lam. Nampak tak? Saya tu masuk kepada wa. Lam yalid wa lam. De wa lam. Itu bunyi dia. Saya tak boleh bunyikan macam ni. Lam yalid wa lam yulad. Itu tak jadi qalqalah sughra tu kalau saya berhenti. Tak boleh. Jadi lam yalid wa lam yulad. Berhenti dengan huruf dal pada penghujung. Kalau ini duduk di tengah-tengah ayat, jadi qalqalah sughra, kecil. Kalau ini berada di hujung ayat, maka dia jadi qalqalah kubra. Qalqalah kubra, lantunan besar. Yulad. Baru kuatkan dia tuan. Boleh? Ayat yang keempat. Tulis orang komen ayat yang keempat. Tulis orang komen ayat yang keempat. Boleh tuan-tuan tulis orang komen ayat yang keempat. InsyaAllah. Ayat yang terakhir. Ayat keempat. Ayat yang terakhir. Pada ayat yang keempat ni ada kesalahan-kesalahan besar yang orang buat tuan-tuan. Pada ayat keempat ni ada kesalahan-kesalahan besar yang orang buat. Jadi perhatikan betul-betul tuan-tuan. Perhatikan betul-betul insya-Allah. Ayat yang keempat, ayat terakhir. Tulis orang komen supaya kita perhatikan betul-betul tuan-tuan insya-Allah. Ayat yang keempat saya baca tuan-tuan. Tuan-tuan di rumah pada ikut bersama-sama dengan saya. Ayat yang keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya ulang sekali lagi, tuan-tuan di rumah boleh baca bersama-sama dengan saya. Ikut je macam mana saya baca tuan-tuan. Ikut saja, tiada masalah pun tuan-tuan. Boleh ikut saja, saya baca sekali lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Pada ayat yang keempat ini ada kesalahan besar yang orang buat tuan-tuan. Mana banyakkan orang buat kesalahan besar ini apabila berada di hujung ni tuan-tuan. Ahad. Ramai orang suka baca dengan ha simpul. Ha simpul macam mana tuan-tuan? Ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Nampak tak tuan-tuan? Tak boleh. Huruf ha pedah ini tuan-tuan. Ni ha pedah. Ha pedah kena bunyikan angin dia lebih tuan-tuan. Ahad. Ahad. Bukan ahad. Ahad. Itu ha. Tu ha simpul tuan-tuan. Kena baca dengan pedah ahad. Seterusnya tuan-tuan, walam yakul lahu. Tuan-tuan, nun mati berjumpa dengan huruf lam. Nun mati berjumpa dengan huruf lam adalah hukum idgham bila gunnah. Saya ulang sekali lagi, idgham bila gunnah, memasukkan dengan tidak dengung. Memasukkan dengan tidak dengung, itu maksudnya idgham bila gunnah. Tapi dari sudut bacaan je tuan-tuan, dari sudut praktikal ni macam mana paling mudah saya nak terangkan? Senang je. Jangan bunyi huruf nun, bunyi huruf lam bersabdu saja. Yakullahu. Masuk terus pada lam bersabdu. Tanpa kita bunyikan bunyi huruf nun tu.
Boleh faham Tanpa kita bunyikan bunyi huruf nun tu, kita terus masuk kepada huruf lam bersabdu. Itu cara dia tuan-tuan. Senang je clue dia. Kita tengok lam ada sabdu. Kan selama ni saya dah terang. Kalau nampak je huruf-huruf bersabdu, tekankan pada huruf tu. Tekankan. Yakullahu. Yakullahu. Tanpa kita bunyikan nun itu tak apa. Tak perlu bunyikan nun tu. Yakullahu. Tuan-tuan. Yang kedua, ramai orang buat silap tuan-tuan. Orang buat silap mana tuan-tuan ni? Lahu. Banyak orang baca walam yakullahu kufuwan ahad. Sedap seronok tuan-tuan. Sedangkan kepada ayat lahu ini ada mat waw kecil, perlu dibaca dengan panjang 2 harakat. Tolak tuan-tuan tulis dalam komen, waw kecil baca 2 harakat. Waw kecil baca 2 harakat. Tulis dalam komen waw kecil baca 2 harakat tuan-tuan. Waw kecil ini perlu dibaca dengan 2 harakat. Lahu 2 harakat. Ramai orang baca dengan walam yakullahu kufuwan ahad. Mana boleh tuan-tuan. Pada ayat ni panjang 2 harakat ni. Ada waw kecil ni. Sebab tu saya suruh perhatikan dalam Quran supaya kita nampak. Boleh? Seterusnya tuan-tuan. Wan kufuwan ahad. Bukan kufuang. Kufuang ahad. Terendu kadang kena jaga juga ni. Saya dengar ramai orang suka baca macam tu tuan-tuan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Kufuang. Tak boleh. Kufuwan. Nun. Kufuwan. Wan. Lidah kita kekal di langit. Kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Berhenti dengan huruf dal. Juga qalqalah kubra. Ahad. Ada lantunan besar. Jadi tuan-tuan, saya ulang sekali lagi. Surah Al-Ikhlas saya baca. Tuan-tuan boleh di rumah-rumah ikut bersama-sama dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh ikut bersama-sama saya sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tuan-tuan, itu sahaja surah Al-Ikhlas. Perhatikan di mana yang tempat saya tegur. Jaga dia tuan-tuan. Ingat, apa yang saya tegur itu majoritinya adalah kesalahan-kesalahan besar yang orang buat tuan-tuan. Jadi jangan sesekali buat kesalahan besar. Kita takut tuan-tuan, kesalahan yang kita buat itu adalah kesalahan yang boleh mengubah makna. Jadi kita risau tuan-tuan. Kita risau bukan dapat pahala, kita risau dapat dosa. Tapi jangan diasbabkan dengan itu kita tak baca Al-Quran tuan-tuan. Jangan diasbabkan dengan itu kita tak baca Al-Quran. Jangan. Tak baca Al-Quran lagilah kita jauh daripada Allah. Lagi jauh tuan-tuan. Maka bagaimana caranya? Belajarlah. Bagaimana nak belajar? Ini tengok sahaja live ini. Buka sahaja page Terengganu Mengaji. Kami dah buat daripada surah Al-Duha dan pada pagi ini dah sampai surah Al-Ikhlas sudah tuan-tuan. Alhamdulillah boleh tengok pada video-video sebelum ini. InsyaAllah kita sama-sama belajar insyaAllah tuan-tuan. Jadi jom saya bawa tuan-tuan mengembara sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mana pula Ustaz nak bawa ni? Bersama dengan saya insyaAllah. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah selesai surah Al-Ikhlas. InsyaAllah esok kita akan masuk surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi tuan-tuan, saya nak semua kita teruskan istiqamah kita. Dah nak 2 surah lagi sebelum kita akhir surah-surah lazim ini. Jadi tuan-tuan, insyaAllah, adakah tuan-tuan semua bersedia nak sambung surah Al-Falaq ni? Bersedia tak nak belajar pada esok pagi ni tuan-tuan? InsyaAllah esok pagi tuan-tuan. Jadi drop di ruangan komen, saya bersedia Ustaz. Drop di ruangan komen, saya bersedia Ustaz. Saya nak tengok sikit komen-komen tuan-tuan insyaAllah. Banyak ni komen-komen bagus-bagus sama apa yang saya suruh. Buat di tengah-tengah ayat qalqalah surah, di hujung ayat qalqalah kubra, betul. Waw kecil baca dengan 2 harakat, betul. Waw kecil baca dengan 2 harakat, betul. Umma amani n. Saya selalu ajar kelas saya. Ingat tanwin, ingat n. Tadi kan ada kufuan n tuan-tuan. Kufuwan ahad. Ingat insya-Allah. Siti Rahimi, alhamdulillah, terima kasih Ustaz.
Amin amin ya rabbal alamin. Kak Hasan Sulaiman, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. InsyaAllah sama-sama. Jadi tuan-tuan, adakah tuan-tuan semua bersedia untuk bersama-sama dengan saya, kita semua ahli Al-Quran ini, untuk sama-sama kita belajar surah Al-Falaq pula pada esok pagi 9.30 pagi. Jika bersedia, drop di ruangan komen, saya bersedia Ustaz. Kak Rohani, saya bersedia untuk siaran seterusnya. Alhamdulillah. Mak Peter Jeff bersedia Ustaz. Alhamdulillah. Yang lain, Abdul Ghani Awang, tahniah Ustaz, teruskan. Tahniah juga kepada semua kerana tuan-tuan bersama-sama belajar ini. Tuan-tuan lah orang yang patut saya ucapkan dengan ucapan tahniah, berjuta-juta ucapan tahniah, kerana tuan-tuan semua kuat orangnya, terus bersemangat. Tuan-tuan lah orang yang paling kuat. Jadi teruskan menjadi seorang yang kuat, insan yang kuat, dengan sama-sama kita belajar lagi. Teruskan istiqamah belajar Al-Quran, insya-Allah. Kak Sam Sulaiman, saya bersedia untuk esok, insya-Allah. Mak Mani, insya-Allah saya sedia Ustaz. Nara Mazin, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Jadi tuan-tuan, saya ingatkan sekali lagi tuan-tuan, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana saya mengingatkan diri saya juga ni. Saya tuju pada diri saya, moga apa yang saya tuju pada diri saya ni tuan-tuan boleh ambil manfaat, iaitu tuan-tuan, Allah panjangkan umur kita, Allah panjangkan usia kita, dengan sebab kita banyak dosa lagi tuan-tuan, Allah masih sayang kepada kita untuk bagi ruang kepada kita untuk terus belajar Al-Quran, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, guna kesempatan yang Allah bagi, guna chance yang Allah bagi ni, peluang yang Allah bagi ni untuk kita bertaubat, dan kita minta kepada Allah ampunkan segala dosa kita dan tambahkan saham pahala kita. Tuan-tuan, bagaimana nak tambah saham pahala? Dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara amal ibadah yang kita boleh buat adalah banyakkan solat sunat dan banyakkan bacaan Al-Quran. Hari ni pada hari Jumaat yang barakah ini tuan-tuan, banyakkan berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallim. Jadi perbanyakkan selawat tuan-tuan, insya-Allah. Kita berjumpa pada esok pagi 9.30 pagi. Kita akhiri kelas pada pagi ini dengan doa tilawatul Quran. Jom sama-sama kita baca tuan-tuan. Sama-sama kita baca tuan-tuan. Maksudnya tuan-tuan pun sama-sama baca dengan saya. InsyaAllah. Jom kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Tuan-tuan ikut bersama-sama dengan saya. Allahumma habbibna ilal Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Al-Quran dan cintakanlah Al-Quran kepada kami. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Al-Quran dan cintakanlah Al-Quran kepada kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah alam, Allah alam, Allah alam. Kita jumpa esok pagi 9.30 pagi. Jangan lupa bersama saya 9.30 pagi surah Al-Falaq. Kuncikan masa itu untuk kita berjumpa balik tuan-tuan pada esok pagi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan like dan love. Bye bye.